Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Qari Waddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Daerah Tutong merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut tahun ini. Majlis berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Ratusan pelajar dengan mengibar bendera kecil negara berbaris di sepanjang jalan bermula dari kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong menuju kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Paluan hadrah menyerikan lagi suasana keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke-75. Berangkat sama paduka-paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertemakan Raja Terbilang Negara Cemerlang menyerikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dengan bercorak musical drama, persembahan dijayakan hampir 300 orang peserta terdiri daripada pelajar, ahli majlis perundingan mukim dan kampung, sukarelawan, sektor awam dan swasta. Mama jatuh. Jangan nanti gue. Pisang dalam Raja kami sayang, ini sudah datang. Senyum cantik depan mata. Raja kami rindu, ini depan mata. Ya, tak hasil kerjasama para belia sama orang kampung ni ketua. Bah, macam mana ketua? Kemuncak persembahan menggabungkan keseluruhan peserta persembahan dengan nyanyian lagu tema Raja Terbilang Negara Cemerlang. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih! Daulat! Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Tutong bagi Majlis Ramah Mesra ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan para peserta persembahan.
Kemeriahan Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong terserulah apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemara duli mengunjungi khemah-khemah khas perpaduan yang ditujukan masyarakat daerah Tutong sebagai asas bagi menjunjung kepimpinan dan kedaulatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Ananda dan Adinda Baginda Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli merupakan peluang keemasan rakyat dan penduduk bagi menjunjung kasih dan menzahirkan rasa kesyukuran atas pelbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Kira-kira 4,000 rakyat dan penduduk daerah Tutong memenuhi khemah-khemah yang disediakan. Majlis ini dilangsungkan dalam keadaan norma baharu bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kehadiran ribuan rakyat dan penduduk di daerah ini menunjukkan rasa kesyukuran dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dalam kemeriahan perhimpunan ini, rakyat dan penduduk tidak melepaskan peluang menyembahkan junjung kasih dan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Baginda. Melalui kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia, rakyat dan negara berjaya mengharungi pelbagai cabaran. Di sebalik penularan wabak COVID-19, negara masih mampu memberikan pelbagai kemudahan untuk terus menjamin kesejahteraan kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini. Di antara ribuan yang hadir ialah masyarakat Tionghoa yang turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Daulat ke bawah Duli Tempati. Sebagai menghargai jasa dan pemedulian baginda, warga emas turut menyembahkan rasa syukur atas nikmat dan kemudahan yang disediakan. Anak-anak istimewa juga begitu teruja dapat bersua muka dengan raja yang memeduli kebajikan dan kesejahteraan mereka. Sepanjang pemerintahan baginda, rakyat dan penduduk mendapat manfaat dari perkembangan dan pembangunan negara. Antaranya, perkhemahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB di daerah ini. Keberangkatan baginda juga pencetus inspirasi kepada golongan belia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi majlis santap.
Doa selamat dibacakan oleh Awang Haji Kaharudin bin Muhammad Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong. وسائر الأمراض وخصوصا وباء كورونا فيروس وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Keberangkatan ke bawah Dulia Mahamulia ini setentunya menjadi ristaan sepanjang hayat rakyat dan penduduk di daerah ini. Kekukuhan kasih sayang antara raja dan rakyat menjadi tulang belakang dalam mewujudkan keamanan, kestabilan dan keharmonian negara sekaligus menjadi lambang perpaduan dan kerjasama erat. Segenap lapisan masyarakat daerah Tutong menzahirkan rasa syukur kerana dapat bersua muka dengan raja yang dikasihi pada majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong walaupun dalam suasana norma baharu. Di sebalik kemeriahan majlis ramah mesra ini, para peserta dan orang ramai tetap mematuhi garis panduan bagi membendung penularan COVID-19. Rakyat dan penduduk daerah Tutong amat menanti-nantikan peluang seperti ini untuk menzahirkan rasa cinta dan sayang kepada raja yang dikasihi. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Semoga Allah lanjutkan usia baginda. Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-75 tahun. Kami mematuhi SOP sebagaimana pada tahun inilah, bercek semua tadi sebelum masuk pun bercek juga jemputan-jemputan yang hadir. Kami amat-amat bersyukur sebab peluang macam ni untuk kita ni beramah mesra dengan ke bawah Duli. Peluang macam ni yang kami nanti-nantikan sebenarnya. Di tahun ini nampaknya walaupun nampaknya ringkas dan tapi ia akan cukup bermakna kepada semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Ini merupakan satu penghargaan bukan saja kepada diri saya sendiri selaku penduduk di daerah Tutong, malahan juga kepada seluruh rakyat di daerah ini. Merasa bersyukur kerana diizinkan Allah untuk berjumpa lagi dengan Baginda Sultan bersama keluarga walaupun dalam suasana negara yang dilanda oleh pandemik COVID-19 ini. Menyuntik semangat kamilah untuk membuat persembahan yang terbaik dan ianya merupakan sebagai hadiah dan rasa kasih sayang kami kepada raja yang dikasihi. Ia merupakan satu kenangan yang mungkin akan menjadi kenang-kenangan sampai bila-bila kepada diri pelajar-pelajar. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Walaupun daerah Tutong sedang mengalami proses pembangunan yang pesat, namun ia masih mampu mengekalkan kehijauan buminya. Selain pembangunan yang telah sedia ada, daerah Tutong terus giat merancang kemajuan menuju wawasan negara 2035. Halinda Haji Raji meninjau lebih dekat pembangunan pesat daerah Tutong. Daerah Tutong
Tutong yang mempunyai keluasan 1,166 km persegi dengan penduduk lebih 52,000 orang merupakan daerah yang ketiga terbesar dari segi geografi dan keramaian penduduk. Di bawah kebijaksanaan kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, daerah Tutong terus berkembang maju di mana rakyat dan penduduknya menikmati pelbagai kemudahan melalui penyediaan fasarana pembangunan fizikal, sistem pendidikan, penjagaan kesihatan, penyediaan perumahan dan agenda pembangunan sosio-ekonomi yang mapan melalui Wawasan Negara 2035. Beberapa projek pembangunan infrastruktur di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 giat dilaksanakan di daerah ini. Antaranya, projek pembinaan makmal klinikal diagnostik molekular bagi penyakit berjangkit di Bukit Bendera, Lebuh Raya Telisai Lumut sepanjang 10.6 km meningkatkan lagi infrastruktur pengangkutan negara dan memudah cara perhubungan serta mobiliti penduduk dan barangan bagi mempergiatkan lagi aktiviti sosio-ekonomi dalam agenda pembangunan negara. Kemudahan infrastruktur juga turut dinikmati oleh penduduk di kawasan pedalaman. Pembinaan jalan raya dan kerja-kerja menaik taraf jalan raya memudahkan lagi akses penduduk pedalaman dengan kawasan bandar. Empangan Jubli Emas antara salah satu usaha kerajaan bagi meningkatkan lagi sekuriti bekalan air di daerah Bunai Muara dan daerah Tutong. Wawasan Negara 2035 antara lain menggariskan kualiti hidup rakyat yang terbaik setara dengan 10 negara teratas di seluruh dunia. Ini tidak terkecuali daerah Tutong yang setakat ini kira-kira 2,700 unit rumah dan 16 lot tanah di bawah pelbagai skim rancangan perumahan negara. Daerah Tutong juga mempunyai tanah yang subur yang memudahkan penduduk di daerah ini mencuburi bidang pertanian dan turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam industri perikanan pula, daerah Tutong menjadi tarikan beberapa pelabur asing dalam menerokai industri tersebut. Umpamanya perusahaan ternakan udang dalam kolam, syarikat Golden Corporation Sendian Berhad yang menjalin usaha sama dengan The Oman Brunei Investment Company dalam memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluaran industri perikanan negara. Dalam bidang pelancongan pula, daerah Tutong merupakan salah satu destinasi pelancongan utama yang menawarkan tempat-tempat lawatan berkonsepkan alam semula jadi dan budaya pengambaraan dan pendidikan. Menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah kerana memberikan banyak kemudahan yang ada, terutama skim perumahan dan juga macam masjid, taman riadah, dewan kemasyarakatan dan juga sekolah-sekolah dari peringkat rendah, menengah dan juga pusat tingkatan 6. Tertubuhnya sebuah pusat tingkatan 6 di sini memberi peluang kepada anak-anak tempatan di daerah Tutong kemudahan yang sungguh-sungguh baik supaya mereka tidak payah sama ada ke Kuala Belait atau ke Bandar Si Begawan untuk melanjutkan pelajaran mereka di pusat-pusat tingkatan 6. Lebuh raya dari Tutong ke Telisai yang mana ini memudahkan untuk pengangkutan dan perjalanan rakyat dan juga termasuk siapa saja penggunanya yang untuk memudahkan perjalanan daripada Kuala Belait ke Muara. Kemajuan yang ada di Kampung Subangsa dan kawasan-kawasan pendalamannya pada masa ini, alhamdulillah, kampung-kampung yang berdekatan dengan empangan Jubli Emas Ulu Tutong sudah pun dapat dilalui dengan menggunakan kenderaan atau dapat dihubungi melalui jalan raya. Banyak perubahan dan banyak keistimewaan yang diberikan kepada rakyat negara Brunei Darussalam, daerah Tutong khususnya, yaitu misalnya daripada segi kesihatan. Kita kan di Brunei Darussalam ni kita kena bagi rawatan kesihatan dengan secara percuma. Menjunjung kasih kepada kerajaan Kebawah Duli kerana telah banyak melakukan
pemodulian di daerah Tutong khasnya untuk belia seperti penektarafan pusat belia, pusat akuatik Tutong, kompleks sukan Tutong dan taman-taman rekreasi yang ada di daerah Tutong. Negara Brunei Darussalam antara negara yang terbukti berjaya menjadikan sukan sebagai platform atau landasan kepada pengukuhan integrasi nasional yang melampaui batasan agama dan bangsa. Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi untuk membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental. Ikuti laporan khas mengenai kesukanan di Bumi Darussalam bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk di negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan ikon gaya hidup sehat. Penglibatan baginda dalam sukan menjadi pemacu semangat kesukanan dan ke arah gaya hidup sehat. Keterlibatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dalam aktiviti bersukan menjadi semangat untuk rakyat baginda mengamalkan gaya hidup sihat negara Brunei Darussalam. Ini terbukti dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke acara-acara sukan seperti sukan berbasikal, regata dan sebagainya. Secara tidak langsung keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia mengencourage masyarakat bergiat aktif dalam aktiviti bersukan. Sebagai penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam dan dari apa yang kita lihat keterlibatan baginda dalam acara-acara sukan ini memang boleh membangkitkan semangat penduduk di Brunei dan terutamanya belia-belia yang ada di Brunei Darussalam lah. Alhamdulillah, tadi punya His Majesty is very active in sports. Encouragement untuk kami dan juga untuk everybody to stay healthy and live the healthy lifestyle. Pada keseluruhannya, penyertaan masyarakat dalam sukan semakin bertambah melalui penganjuran program dan kejohanan. Kemudahan sukan yang disediakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga menjadi pemangkin untuk membudayakan sukan sebagai amalan hidup sehat. Dengan bersukan, masyarakat akan mendapat banyak manfaat, bukan sahaja badan yang sehat tetapi minda yang cergas. Penglibatan dalam aktiviti bersukan juga dapat mengurangkan gejala sosial, terutama dalam kalangan anak muda. Sukan merupakan satu medium bagi melahirkan golongan belia yang berkualiti yang menyumbang kepada pembangunan negara. Laporan Mazia Jini untuk Berita RTV. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal kepada 321 kes. Dengan itu, 49 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 180 kes. 723 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,361 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
382 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 150,435 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 24 Julai 2021 seramai 3,489 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 122,229 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 23,274 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 20,674 orang. Pentas-pentas perayaan di semua daerah terus menjadi tumpuan kunjungan orang ramai bagi memeriahkan perayaan sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke-75. Pentas perayaan di daerah Tutong semalam berlangsung persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan melalui unit kenegaraan, bahagian komunikasi, strategik dan cawangan penerangan daerah-daerah. Persembahan sketsa drama COVID or COVID oleh kumpulan Putra Seni mengisahkan mengenai kesedaran tentang COVID-19. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan. Sementara pentas perayaan di pusat bandar diadakan, peringkat akhir pertandingan menambang syair bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara. Pertandingan disertai 6 buah sekolah yang antara lain bertujuan mendedahkan kepada para pelajar sekolah menengah dan maktab mengenai irama tambangan syair Brunei. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Di pentas perayaan kawasan dermaga Pekan Bangar Temburong pula diadakan persembahan Tausyih Belia Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar dan Belia Wanis Surau Kampung Piasau-Piasau. Juga diadakan ceramah yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah yang menyentuh mengenai kebesaran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Lambak B diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Datuk Mahawangsa, Lambak. 329 orang layak mengundi. Calon tunggal mengisikan kekosongan jawatan tersebut, Pangeran Joffrey bin Pangeran Haji Zaidi berumur 55 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dengan kerjasama Big BWN Project dan Zero Waste Brunei semalam meneruskan projek kempen bulan Julai bebas plastik di gerai perayaan Tudong Saji, Kuala Belait. Penyerahan poster inisiatif setiap hari tanpa beg plastik disampaikan oleh Dayang Martina binti Haji Tamid, pemangku pengarah alam sekitar, Taman dan Rekreasi kepada Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria. Lebih 200 beg guna semula diagihkan termasuk yang disumbangkan oleh Butra Heidelberg Cement Sdn Bhd. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pencemaran plastik dan juga mengambil tindakan untuk menolak plastik sekali guna di samping mencari alternatif dan memulakan tabiat yang lebih mesra alam. ...24 karton dan 45 paket rokok pelbagai jenama dirampas dalam operasi sepadu yang mensasarkan kediaman pekerja asing di Kampung Batu Apoi dan Kampung Senukuh, daerah Temburong.
Menurut pemangku Pegawai Siasatan Jenayah Daerah Polis Temburong, hasil dari operasi tersebut, 9 orang warga asing telah ditahan bagi siasatan dan tindakan selanjutnya. Sementara itu, 606 orang lagi warga asing ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan yang sah. Menurut penolong penguasa polis ASP Muhammad Ajib bin Haji Ahmad Awal, pihak polis akan meningkatkan lagi usaha menangani kegiatan-kegiatan negatif serta jenayah hingga ke akar umbi. Sebahagian jalan di Jalan Kota Batu berhampiran Simpang 918 Kampung Serdang akan ditutup selama 2 minggu bermula esok pukul 9 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan adalah untuk memberi laluan kerja pembaikan kalbat di kawasan tersebut. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui jalan berkenaan di samping mematuhi papan tanda amaran jalan raya dan mematuhi had laju yang telah ditetapkan demi menjaga keselamatan diri dan menghindari perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Bagi sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn. Kira-kira 1,000 orang menyertai larian Varsity 2021 anjuran bersama Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Larian diungkayahkan sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke-75. Larian pagi tadi diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Acara bertujuan mengutip dana bagi meringankan bebanan penduduk Palestin serta menggalakkan orang awam untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kesemua hasil kutipan dari yuran pendaftaran dan sumbangan akan disalurkan ke tabung kemanusiaan Palestin. Antara yang menyertai Naib Chancellor UBD, Rektor Unisa, Naib Chancellor UTB dan Rais Kupu SB. Acara dibahagikan kepada 2 kategori iaitu Fun Run or Walk sejauh 2.5 km dan Elite Run sejauh 18.75 km. Kolej Perniagaan Laksmana Brunei LCB mara ke peringkat akhir kejohanan bola sepak Piala UBD 2021 selepas mengalahkan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui penentuan sepakan penalti 8-7. Dengan kemenangan tersebut, LCB akan bertemu pemenang perlawanan separuh akhir antara Universiti Brunei Darussalam dan Politeknik Brunei PB. Perlawanan separuh akhir pertama itu diadakan di Kompleks Sukan UBD Tunku. LCB mendahului seawal minit ke-23 menerusi Muhammad Darnish Daniel Haji Alfian. Bagaimanapun, Kupu SB bangkit menyamakan kedudukan menerusi Ashraf Mawardi Haji Awang Siddiq pada minit ke-65. Keputusan seri satu sama yang kekal hingga perlawanan tamat mengheret perlawanan ditentukan melalui tendangan penalti. Kemenangan berpihak kepada LCB dengan jaringan 8-7. Liga Futsal Brunei 2021, 2 perlawanan berlangsung semalam di Dewan Gerak Badan Kementerian Pertahanan menyaksikan RSFT dan Almarez FC masing-masing meraih kemenangan. Dalam perlawanan pertama, RSFT berjaya mengalahkan OKP 3-1. RSFT tidak mensia-siakan peluang untuk mendominasi babak pertama dengan membolos 3 jaringan ke gawang OKP. Pada babak kedua, OKP berjaya menjaringkan 1 gol sekaligus menjadikan kedudukan 3-1 sehingga tamat perlawanan. Dengan kemenangan ini, RSFT kini menghuni tangga keempat kumpulan B. Dalam aksi kumpulan A pula, Almarez menang ke atas Kahar FT 6-1. Almarez lebih banyak mendominasi babak pertama permainan.
Namun kedudukan berubah di babak kedua apabila Kohar berjaya mencetak gol tunggalnya. Bagaimanapun, Almaris menambah 3 lagi gol ke atas gawang Kohar menjadikan kedudukan 6-1 hingga tamat perlawanan. Pasukan Easyway Basketball muncul juara Piala Bola Keranjang 2021 dalam perlawanan akhir yang berlangsung semalam. Kejohanan bersempena ulang tahun sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 itu berlangsung di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong. Terdahulu dalam perlawanan merebut tempat ketiga, pasukan Fatih Sdn Bhd menundukkan Yeast Nation dengan keputusan akhir 105 berbalas 88. Sementara dalam aksi final mempertemukan dua pasukan pilihan Easyway Basketball dan TKT House, perlawanan berkesudahan Easyway menumpaskan lawannya dengan keputusan 123 berbalas 72. Piala kejuaraan disampaikan oleh Catherine He, pengurus pasukan Hui Huang, selaku penaja rasmi kejohanan ini. Juara bahagian lelaki Easyway Basketball, manakala juara bahagian wanita diraih oleh pasukan Systematic. Persekutuan Kendo Brunei Darussalam petang tadi mengadakan kejuaraan bersempena 20 tahun penubuhannya. Pertandingan berlangsung di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Dayang Mariam binti Ulat, pemangku pengarah belia dan sukan. Sebanyak 2 kategori dipertandingkan iaitu perseorangan lelaki Syiai dan perseorangan Iaido Kata. Pertandingan dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.